الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وتزودوا فإن خير زاد التقوى. Sidang jemaat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, pada hari yang mulia ini saya mengajak saudara sekalian dan juga diri saya sendiri, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kita, kerana kita akan kembali kepada Allah dengan membawa bekal takwa. Seperti firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Sidang jemaat yang hormati lagi dikasihi sekalian, Islam menganjurkan kita supaya mengerjakan sembahyang jemaat dan diwajibkan berkhutbah, dan diwajibkan dalam khutbah supaya berwasiat kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menganjurkan ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, sehingga ada yang buka pondok, madrasah, ma'had tahfiz dan sebagainya. Kesemua ini tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk membentuk supaya menjadi insan, bukan sekadar orang Islam, bukan sekadar menyebut dia sebagai orang yang beriman, tetapi dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya takwa ini sehingga diwajibkan kepada khatib-khatib seluruh dunia pada hari Jumaat mengajak supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perkara ini sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya, kullukum li adama wa adamu min turab, la fadla ala arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tiap-tiap kamu berasal daripada Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Tidak ada perbezaan orang-orang Arab ataupun orang yang lain daripada Arab kecuali dengan takwa. Terlalu banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Al-Quranul Karim memerintahkan kepada kita supaya bertakwa. Jikalau orang bertanya kepada kita, adakah kamu orang Islam? Dengan mudah kita menjawab, saya orang Islam. Jikalau sekiranya orang bertanya kepada kita, adakah kamu orang beriman? Tentu sekali kita menjawab, saya orang yang beriman. Bagaimana kalau orang bertanya kepada kita, adakah kita orang yang bertakwa? Tentu kita akan diam sebentar, tidak boleh memberi jawapan secara terus,
kerana tidak ada yang lebih mengenali diri kita kecuali kita sendiri. Sidang jemaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian, kita diwajibkan supaya kita yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Rasulullah sebagai seorang yang beriman. Janji Allah dan Rasul, segala permasalahan yang melanda pada hari ini boleh diselesaikan dengan takwa. Segala masalah-masalah yang timbul, yang mereka berusaha berbagai-bagai cara untuk menyelesaikannya tetapi gagal, akibat daripada mereka membelangkangkan takwa. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Quranul Karim, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membuka jalan keluar. Apabila mereka menghadapi sesuatu yang menyebabkan fikiran yang buntu, sama ada masalah individu, masalah kampung halaman, masalah negeri, masalah negara, bahkan masalah dunia, Allah berjanji Tuhan punya alam ini akan diselesaikan dengan syarat kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji lagi, Allah akan merezekikan kepada mereka dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mereka tidak ada masalah dengan rezeki. Hari ini kita menghadapi berbagai-bagai masalah yang tidak dapat diselesaikan. Masalah yang lama tidak dapat diselesaikan, datang masalah yang baru. Masalah yang baru tidak dapat diselesaikan, datang lagi masalah yang baru, dan datang lagi yang lagi baru, sehingga kita menghadapi berbagai-bagai masalah. Kenapa? Jawapannya kerana penduduk bumi ini tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diseru dan diseru setiap Jumaat supaya bertakwa, lafaz takwa itu didengari masuk telinga kanan, keluar telinga kiri begitu sahaja. Lafaz takwa yang diseru setiap hari pada hari Jumaat itu sekadar untuk mengesahkan semua jemaat sahaja, tetapi ahli jemaat itu tidak memperdulikan lagi takwa apabila ia melangkah keluar daripada masjid. Walaupun beratus-ratus tahun, walaupun sudah ribuan tahun diseru supaya bertakwa, tetapi terlalu sedikit cuba membentuk diri supaya menjadi insan yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam ayat yang lain, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalaulah penduduk negeri itu, penduduk negara itu mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kami bukakan kepada mereka keberkatan daripada langit dan juga keberkatan daripada bumi. Sidang jemaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian, kita sedang berada di sebuah negara yang makmur, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai sumber rezeki. Tetapi kehidupan semakin hari semakin sempit. Kehidupan semakin hari semakin melarat. Bukannya Allah tidak mengurniakan rezeki, tetapi rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada cukup. Kita menghadapi hari ini sedang berada di dalam sebuah negeri, sedang berada dalam sebuah negara yang kurang berkat. Sebab itulah kehidupannya menjadi sempit, akibat daripada mereka tidak berusaha menjadi insan yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sidang jemaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian, takwa dengan makna mereka yang sentiasa menjalinkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tidak dirosakkan. Bahkan jikalau sekiranya ia merasa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala telah tercalar, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sudah mula rosak, ia cuba memperbaiki dengan segera dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia takut merosak hubungan sesama manusia, ia lebih-lebih takut rosak hubungan dengan Allah, Tuhan yang menciptanya. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik dan mengasuh umat supaya menjadi umat yang beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada masyarakat Mekah yang bengis, masyarakat Mekah yang menjadikan patung-patung berhala sebagai Tuhan, yang melakukan kekejaman, menganggap anak-anak perempuan sebagai sial. Ada yang menanam dan membunuh hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dan mengasuh sedikit demi sedikit, sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik masyarakat yang dinamakan masyarakat Madani di Madinatul Munawwarah menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mula melimpahkan keberkatan, bermula daripada Mekah dan Madinah, sehingga Islam berkembang daripada Mekah, Madinah ke negara-negara lain, sehingga terus dikembangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Islam sampai ke pelosok dunia. Umat yang kuat dan berani, hasil daripada didikan takwa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun meninggalkan kita lebih 1400 tahun dahulu, dan kita hidup di zaman yang tidak ada Nabi. Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi yang terakhir. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyebut, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengiktirafkan ulama di dalam Al-Quranul Karim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja mereka yang takut kepada Allah, mereka yang bertakwa kepada Allah di kalangan hamba-hambanya ialah al-ulama. Menjadi perkara yang sangat penting hari ini. Perlu kita mengajak generasi hari ini supaya berada di bawah ulama, berada di bawah tarbiyah ulama, menghormati dan mengasihi ulama. Walaupun ulama tidaklah seperti Nabi, yakni mereka tidak mempunyai sifat maksum seperti Nabi, tetapi ulama lah penyambung lidah para rasul di akhir zaman. Sebab itu pentingnya kita memberi ruang yang seluas-luasnya kepada para ulama untuk menyampaikan ajaran Islam, untuk mendidik dan mengasuh masyarakat, supaya masyarakat menjadi masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memberi ruang kepada mereka untuk berdakwah, dengan memberi peluang kepada mereka untuk berdakwah. Kerana ulama lah yang boleh mendidik supaya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama lah yang mengasuh dan mentarbiyah supaya menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
apabila ulama diberi ruang seluas-luasnya untuk mendidik dan mengasuh di masjid-masjid, di surau-surau, di madrasah-madrasah, insya-Allah dengan didikan ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya, ia mentafsirkan Al-Quranul Karim dengan jujur dan amanah. Ia mentafsirkan hadis Nabi SAW dengan jujur dan amanah, dan membaca kitab-kitab ulama-ulama muktabar. Akhirnya masyarakat sedikit demi sedikit kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat yang dulunya jauh dengan Allah Ta'ala cuba mendekatkan diri dengan Allah. Masyarakat yang dulunya melakukan dosa, ia bertaubat segala dosa-dosanya yang ia telah lakukan. Masyarakat yang dulunya tidak mempedulikan amal ibadah, mula mengambil berat dengan amal ibadah, hasil daripada didikan dan tarbiyah daripada alim ulama. Akhirnya apabila negara ini ramai orang-orang yang bertakwa, mungkin kita tidak dapat mendidik supaya orang bertakwa 100%. Tetapi jikalau sekiranya ramai orang yang bertakwa di dalam negeri dan negara kita, maka itulah penyebab mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengundang berkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelesaikan segala masalah seperti dijanjikan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyelesaikan masalah ekonomi yang melanda. Sebenarnya peranan ulama membantu pemimpin-pemimpin negara. Yang pemimpin negara bertunggu lumus untuk menyelesaikan masalah, bekerja pagi petang untuk menyelesaikan masalah. Tetapi masalah makin hari makin banyak. Perlulah pemimpin-pemimpin dalam negara ini muhasabah, di manakah silapnya dan di manakah kesilapan yang kita telah lakukan. Sebab itulah sejak daripada dahulu awal kebangkitan Islam digandingkan ulama wal umara. Negara ini tidak boleh dibangkitkan, dimajukan jikalau sekiranya ulama tidak digandingkan dengan umara, ataupun umara menjalankan kerjanya dan ulama menjalankan kerjanya tanpa mempunyai gandingan yang padu dan rapat. Nescaya masalah tidak akan selesai. Ini kita bercakap atas dasar orang yang beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ini adalah janji Allah dalam Al-Quran dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi tanggungjawab kita sebagai orang yang beriman, yakin seyakin-yakinnya. Janganlah menggunakan peranan ulama ini di saat apabila tidak ada jalan, sudah tidak ada ruang, kita memanggil alim ulama untuk menunaikan solat hajat. Apabila berlakunya kemarau yang dahsyat, kita panggil alim ulama untuk menunaikan solat istisqa. Apabila ada masalah yang sangat sempit, kita minta ulama berdoa. Tetapi apabila kita senang, apabila kita berada dalam keadaan yang lapang dan tenteram, alim ulama tidak diperdulikan lagi. Bahkan yang amat menyedihkan, ulama dipermainkan dan diperolok-olokkan, sehingga ada menggelar dengan mudah ulama itu adalah ulama usul, sedangkan ia adalah ulama ul akhirah, yang mendidik ulama, yang mendidik umat sekian lama dengan penuh ikhlas dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau sekiranya kita cintakan negara dan kita mahu negara kita ini makmur, maju serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlulah umara dan ulama berganding bahu dengan rapat. Berilah peluang seluas-luasnya kepada alim ulama untuk berdakwah, bukan menyempitkan ruang kepada alim ulama
meluaskan aktiviti seluas luasnya, aktiviti yang sungsang, meluaskan program-program maksiat yang melalaikan dan menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak dinafikan Islam tidak menyekat dan melarang hiburan, tetapi ada batas-batasnya. Tidak cukup dengan hiburan yang ada dalam negara, dijemput artis-artis daripada luar negara. Di saat ulama tidak diberi ruang seluas-luasnya, ulama dipersalahkan begitu dan begini, tetapi ruangan artis, termasuk artis-artis barat, diberi ruang dan dibela dan mengucapkan selamat datang. Inilah keadaan yang sedang berlaku pada hari ini. Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, "Lau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh." Kalaulah diluaskan rezeki kepada hamba aku itu, nescaya ia melampau di atas muka bumi. Kehidupan semakin melampau. Marilah sidang jemaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian, kita bersama dengan para ulama yang Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ilmu kepada mereka, menyerah diri kita pada alim ulama untuk mendidik dan mengasuh diri kita, anak-anak kita, kaum keluarga kita, cucu cicit kita, supaya kaum keluarga dan diri kita sendiri mempunyai jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan memandang hamba ini dengan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan semangat Ramadan yang kita mentarbiah diri kita seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sesungguhnya kemuliaan kita ialah takwa. Seperti mana Nabi SAW menyatakan, "Inna akramakum 'indallah atqakum." Sesungguhnya mulia kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang ada pada kamu. Mudah-mudahan Allah taala menganugerahkan ketakwaan kepada kita dan kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala berbekalkan takwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dikasihi sekalian, sekali lagi saya mengajak saudara sekalian dan juga diri saya sendiri, marilah kita berusaha secara bersungguh-sungguh mendidik diri dan mentarbiah diri kita sendiri supaya kita berjaya menjadi seorang insan yang bertakwa dan mati menghadap Allah sebagai insan yang bertakwa kepada Allah, seperti firman Allah dalam Al-Quranul Karim, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari yang mulia ini kita melembutkan lidah kita beristighfar, berzikir kepada Allah, serta berbanyak-banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menyahut firman Allah dalam Al-Quranul Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan mengucap salamlah kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzilir rahmah was sakinah was salamah wal afiyah ila ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Riayatuddin Al-Mustafa Billah Almarhum Sultan Abdullah Riayatullah Almarhum Al-Sultan Badli Shah, dan ke bawah duli yang memulia Raja Pemaisuri Agung. Wa kadzalika tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak, Tuan yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.